السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Amma ba'd. Tuan-tuan yang rahmati dikasihi Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana pada pagi ini kita dapat berada dalam satu majlis ilmu lagi yang mudah-mudahan mempertautkan kita dengan Allah SWT. Jadi pada pagi ini saya nak mengajak tuan-tuan untuk merenungi satu kitab yang penting yang bertajuk Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah ni dikarang oleh Imam Al-Ghazali lebih 700 tahun yang lalu, mengajak kita untuk beribadah kepada Allah SWT, mengajak kita untuk menghayati perkara yang namanya ibadah ini supaya dalam apa yang kita lakukan ada keikhlasan. Kerana tanpa keikhlasan itu tiadalah ruh bagi ibadah yang sedang kita kerjakan. Umpama tiada khusyuk dalam salat contohnya. Jadi pada pagi ini bab yang saya bawa kepada tuan adalah bab yang kedua, adab-adab dalam waktu di antara terbit matahari hingga gelincir matahari. Apabila matahari telah terbit dan tinggi sekadar bayang satu gala, kerjakanlah salat 2 rakaat, iaitu setelah berakhirnya waktu makruh untuk salat, kerana salat dimakruhkan mulai dari selepas salat subuh hingga naik matahari. Ini yang kita pelajari sebagai salat sunat syuruk ataupun salat sunat isyraq, tuan-tuan ya. Apabila siang memasuki waktu duha dan bayangnya hilang hampir 1/4 gala, kerjakanlah salat duha sebanyak 4, 6 ataupun 8 rakaat dengan cara 2 rakaat demi 2 rakaat. Sesungguhnya jumlah-jumlah itu telah diriwayatkan daripada Rasulullah SAW dan semua cara salat ini adalah baik. Maka bagi siapa yang ingin, dia boleh mengerjakan rakaat yang banyak. Siapa yang ingin, dia boleh mengerjakan rakaat yang sedikit. Sekarang menceritakan tentang salat sunat duha. Dalam hadis mengatakan, ya ibn Adam irka'li raka'ataini min ad-duha akfika akhirahu. Wahai manusia, sempurnakan untuk kamu 2 rakaat duha, maka aku akan sempurnakan keperluan kamu untuk sepanjang hari itu. Ya. Jadi dalam hadis menunjukkan Nabi kita SAW ketika pembukaan kota Mekah dalam keadaan kesibukan. Bayangkan pembukaan kota Mekah yang menagih daripada baginda penumpuan untuk memastikan tentera Islam berjaya melaksanakan misi itu. Nabi masih lagi sembahyang sunat duha. Ini menunjukkan kepada kita kepentingan sembahyang sunat duha ni tadi. Jadi tidak ada salat sunat yang terdapat di antara terbit matahari dan gelincirnya kecuali salat ini sahaja. Oleh itu waktu yang selebihnya hendaklah berada dalam 4 keadaan. Jadi waktu yang dimaksudkan waktu haram untuk salat selepas subuh ni, yang pertama, keadaan yang paling afdal adalah kamu habiskannya dengan menuntut ilmu yang manfaat dalam agama, bukan ilmu yang sia-sia yang membuatkan manusia bersungguh-sungguh menuntutnya dan mereka menamakannya sebagai ilmu. Jadi seperti waktu sekarang, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, waktu sekarang kita tidak boleh sembahyang sunat, maka kita dengar ilmu. Kata Imam Ghazali, inilah waktu yang paling aulah untuk menuntut ilmu. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, mudah-mudahan nanti Allah jodohkan kita untuk pergi bersama dalam Zazan Travel. Kita boleh pergi menunaikan ibadah umrah dan juga haji, insya-Allah. Maka kita akan lihat di Mekah, di Madinah selepas subuh ni, giat majlis ilmu, majlis mengkhatam Quran, menghafaz Quran, tahfizul Quran dilakukan. Kita nampak siap ada mereka meletakkan banner ataupun poster di tiang-tiang Masjid Nabawi itu, Masjid Haram itu, sebagai tanda memberitahu kepada para jemaah ada majlis ilmu diadakan di sini. Ini majlis hadis, ini majlis tafsir, ini majlis tajwid, ini majlis sirah, ini majlis usul fiqh. Allahu Akbar. Giatnya majlis ilmu disampaikan. Jadi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menambahkan rasa takutmu kepada Allah, ilmu yang menambahkan kesedaranmu terhadap kelemahan dirimu sendiri, ilmu yang menambah pengetahuanmu pada ibadah terhadap Tuhanmu,
ilmu yang mengurangkan keinginanmu terhadap dunia dan menambahkan kemahuanmu kepada akhirat, ilmu yang membukakan pengetahuanmu terhadap pelbagai kelumpungan dalam amalan hingga kamu dapat menjauhkan diri daripadanya, dan yang terakhir, ilmu yang mendedahkan kamu tentang tipu hila syaitan, cara dia memperdayakan ulama yang jahat hingga berjaya meletakkan mereka berdepan dengan kemurkaan dan kemarahan Allah ketika mereka memberi dunia dengan agama dan menjadikan ilmu sebagai jalan dan perantara untuk mendapatkan harta daripada pemerintah, memakan harta wakaf, anak yatim, orang miskin. Mereka juga menghabiskan kesungguhan mereka sepanjang hari hanya untuk mencari pangkat dan kedudukan di hati manusia. Oleh demikian, itu maksud mereka untuk menunjuk-nunjuk, suka berdebat, menyelidik ucapan orang lain dan membesarkan diri. Ini adalah ilmu-ilmu yang hendak kita perolehi supaya menambah kedudukan kita di sisi Allah SWT. Tuan-tuan tahu tak kisah seorang sahabat ketika perjalanan untuk masuk Islamnya dengan rintangan, cabaran yang beliau alami? Namanya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu warḍah. Salman Ibnul Islam. Salman ni pernah satu ketika para sahabat semua berbincang-bincang tentang keluarga mereka, dan mereka bangga-bangga dengan kedudukan, ketinggian, kedudukan keluarga masing-masing, tribes masing-masing. Salman hanyalah seorang daripada keturunan Parsi, sebelum itu beragama Majusi. Maka bila tiba giliran Salman untuk memperkenalkan dirinya, Salman mengatakan, "Ana Salman ibnul Islam, ibnul Islam." Aku adalah Salman, anak kepada Islam, anak kepada Islam. Semua sahabat yang tampil dalam majlis itu menangis kesedihan kerana mereka sebelumnya telah memperkenalkan diri dengan begitu bangga. Mereka terlupa semua itu tidak dipandang oleh Allah. Lalu tindakan mereka telah diingatkan oleh Salman Al-Farisi. Salman yang sangat faqih ni tuan-tuan, perjalanan untuk mencari ilmu, mengenalkan dirinya kepada Allah, perjalanan sangat berliku tuan-tuan. Sebagai contohnya, kalau kita baca dalam kitab Syifa Al-Mustafa kalangan Imam Al-Kharkhushi, seorang ulama besar dalam hadis, beliau menceritakan perjalanan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berdasarkan kepada Musannaf Abdul Razak, berpandu kepada, boleh kita lihat juga dalam Dalailun Nubuwah. Salman Al-Farisi ni asalnya tuan-tuan, beliau merupakan seorang anak kepada seorang yang membuat api biara untuk sembahan masyarakat Parsi yang beragama Majusi. Dan Salman ni seorang yang handsome, yang segar, sangat disayangi oleh ibu ayahnya. Sehingga satu hari tuan-tuan, ayahnya memastikan dia tidak boleh keluar berjumpa dengan orang dan sewenang-wenangnya. Satu hari si ayah mengajak Salman untuk satu perkara, dan Salman terlihat dalam perjalanan itu sebuah gereja yang mana penghuninya sedang beribadah dengan cara Nabi Isa AS. Pada masa itu belum ada Islam lagi tuan-tuan. Jadi agama yang dibawa oleh Nabi Isa itu, setengah orang masih lagi berkekalan memegangnya, seperti Waraqah bin Naufal yang telah kita pelajari dalam sirah. Jadi Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ini kagum melihat cara ibadah mereka dalam gereja itu, dan akhirnya dia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, saya dapati cara ibadah orang itu lebih baik daripada cara ibadah kita menyembah api." Maka ayah berkata, "Demi Allah, wahai nak, demi Tuhan yang jiwaku dalam genggamannya, wahai anakku, sebenarnya agama kita lebih baik daripada agama Kristian itu, agama Nasara itu." Mana Nasara pada masa itu adalah agama Islam tuan-tuan ya. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Maka akhirnya Salman dalam diam-diam berusaha untuk berpindah, meninggalkan agama bapanya untuk masuk agama Nasara. Sehingga ayah dia mengikat dia tuan-tuan, tak benarkan dia untuk keluar selepas melihat ayah yang terpengaruh dengan cara ibadah orang Kristian yang pada masa itu dikira Islam lah tuan-tuan. Maka akhirnya Salman mendapat tahu ada rombongan nak menuju ke negara Syam. Maka Salman telah berjaya meluluskan dirinya. Maka Salman telah pun pergi ke Syam untuk belajar daripada ulama agama Nasara rahib yang ada di sana, sehingga akhirnya dia masuk agama Kristian. Tapi ketika berada di tempat itu, didapati sebenarnya padri itu yang diagung-agungkan, yang dimuliakan, yang dianggap pimpinan masyarakat oleh pihak Kristian di sana, rupanya padri itu seorang yang penipu, mengambil harta orang ramai dengan menunjukkan sifat kezuhudan, tetapi di sebaliknya menyimpan emas yang banyak
menipu orang ramai yang jadi pengikutnya, mengambil kesempatan di atas kedudukan keagamaan pengaruhnya. Akhirnya padri ini pun mati. Salman telah pun beritahu pada hari matinya kepada sekalian orang yang datang mentakziahkan itu bahawa padri kamu ni seorang penipu. Kalau kamu tak percaya, kamu lihatlah apa yang disimpan olehnya. Maka mereka pun turun di bawah gereja, mereka melihat harta yang banyak disimpan oleh padri ini. Tahulah mereka bahawa padri itu menipu mereka semasa hidupnya, berpura-pura menggunakan agama sebagai batu loncatan. Maka mereka pun membaling kubur si padri ini dengan batu dan juga kayu, tuan-tuan. Salman berpindah ke tempat yang jauh di Mosul untuk mencari guru bagi tujuan mendekatkan dirinya kepada Allah, belajar. Ini adalah rihlah dan menuntut ilmu, tuan-tuan. Ulama-ulama dahulu selepas wafatnya Nabi SAW, daripada zaman sahabat lagi, mereka pergi mengembara jarak yang jauh untuk belajar ilmu di tempat ke tempat. Jadi ini telah dilakukan oleh Salman sebelum Islam mencari kebenaran. Pergi ke Mosul, dan guru yang ada di Mosul itu seorang padri yang sangat jujur, yang saleh. Saya dah ingatkan tuan-tuan bahawa pada masa itu padri yang beragama Kristian itu adalah Islam sebenarnya sebelum datang Rasulullah SAW. Maka dia pun belajar bersungguh-sungguh, tuan-tuan, daripada padri tersebut, merupakan seorang hamba Allah yang saleh. Kemudian bila padri itu sakit dan hampir mati, dia tanya pada padri itu ke mana lagi nak pergi belajar. Padri itu tunjukkan tempat untuk dia pergi, tempat yang jauh, tuan-tuan, Nasibiyin. Pergi pula ke Nasibiyin, dan Nasibiyin dia belajar. Memang betul padri yang ditunjukkan itu seorang yang sangat saleh, seperti gurunya sebelum itu. Belajar lagi daripadanya, sehingga bila orang itu hampir mati, maka orang itu mewasiatkan dia untuk pergi pula ke tempat yang lain, namanya Amuriyah. Sekurang-kurangnya 3 tempat perjalanan jauh-jauh, tuan-tuan, untuk beliau pergi mencari ilmu yang mana nak mendekatkan dirinya kepada Islam. Kita pada hari ini, ya Allah, senangnya buka je Facebook, ada kuliah. Ustaz itu, ustazah ini. Kalau sebelum musim PKP di masjid-masjid begitu giat diadakan program-program ilmu, maka maksud daripada kehendak yang dikehendaki, yang dijelaskan oleh Imam Ghazali di sini, adalah keperluan kita untuk menuntut ilmu, yang ilmu mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan perkara ini telah dilakukan oleh salafus salih sebelum daripada Islam pun telah dilakukan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Akhirnya tuan-tuan tahu tak berlaku kepada Salman Al-Farisi bila beliau berada bersama guru yang terakhir di tempat nama Amuriyah di Turki itu, punyalah jauh di antara Nasibiyin dengan Mosul dengan Syam. Pergi balik jaraknya beribu batu, tuan-tuan. Bayangkan dengan kezuhudan pengangkutan pada zaman itu. Ini Salman dipesan oleh gurunya terakhir, wahai anakku, aku akan mati, dan ketahuilah olehmu bahawa agama yang dibawa oleh Nabi Isa ni akan berakhir. Muncul seorang Nabi di tempat yang banyak pokok kurma, pergilah engkau mencarinya di tempat itu. Maka Salman berusaha untuk pergi mendapatkan tempat tersebut, tetapi Allah mengujinya dalam perjalanan. Telah ditangkap oleh perompak padang pasir, lalu diperdagangkan sebagai hamba abdi, tuan-tuan, dijual. Macam kisah Nabi Yusuf yang kita baca dalam Al-Quran, yang mana beliau jatuh dalam telaga, ditolak oleh abang-abangnya, akhirnya dijual. Wa syarahu bi thamanin bakhsin darahim ma'dudah wa kanu fihi minaz zahidin. Jadi akhirnya beliau telah pun diperdagangkan, dijual. Dan dalam kisah yang dikemukakan dalam kitab Syaraful Mustafa itu, bahawa ketika perompak-perompak itu minum arak, dia ajaknya Salman untuk minum arak, dipukulnya Salman supaya minum arak. Salman mengatakan, aku seorang yang beragama Nasara, beragama Islam, aku tidak boleh minum arak. Mereka memukulnya. Mereka makan kambing yang tidak disembelih, dipukulnya kambing itu mati. Lalu dipotong dagingnya, dipanggang, diajak Salman makan. Salman mengatakan, aku tidak boleh makan makanan ini kerana aku adalah seorang Islam. Dipukulnya Salman, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Apa agama kamu menyusahkan ini? Tapi Salman tetap kukuh dengan agama Islam yang dipelajari daripada padri-padri semua itu. Akhirnya Salman pun diperdagangkan dan jatuhlah dia ke tangan seorang Yahudi yang ada di kota Madinah. Dan Yahudi itu telah menyuruhnya untuk bekerja di ladang kurma, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kerja memetik buah kurma. Tuan-tuan tahu tak macam mana nak petik buah kurma? Nak petik buah kurma ni, zaman dahulu kala mereka mengikat satu tali kulit, tali pinggang kulit pada badan dengan pokok, gerak sampai ke atas dan kemudian ikat. Tali kekang kurma tadi kekang kulit ni diikat
di batang kurma itu dan diikat di belakang badan. Dipetik buah kurma itu supaya dapat petik dengan baik. Kemudian diletakkan di tempat yang selamat, dijatuhkan dengan cara yang selamat supaya buah kurma itu tidak musnah, tidak rosak. Maka Salman bekerja dalam bidang kurma, tuan-tuan, pertanian. Sehingga pada satu petang tiba-tiba Salman mendengar tuannya, iaitu pemilik kurma itu, sedang bersembang-sembang dengan sepupunya. Mereka berjiran. Ladang tuannya dengan ladang jirannya, mereka merupakan seorang, mereka bersaudara, mereka ni sepupu. Maka tiba-tiba sepupunya berkata, kau tahu tak, ada seorang lelaki datang dari Mekah mengaku dia sebagai Rasulullah. Salman pun leka-leka turun daripada pokok kurma itu untuk mendengar perbincangan lanjut. Dan perbincangan itu terhenti. Salman bertanya, betul ke? Siapa namanya? Bagaimana sifatnya? Salman telah mempelajari daripada guru sebelum itu tentang sifat Nabi kita SAW. Yang pertama, Nabi akhir zaman ini tidak makan hadiah, tidak makan sedekah. Baginda hanya makan hadiah. Kalau kamu beri kepada sedekah, dia tidak ambil, akan diberi kepada orang lain. Tapi kalau kamu bagi dia hadiah, dia akan ambil. Yang kedua, di antara dua bahunya ada seketul daging yang timbul dan menunjukkan ia merupakan cop mohor Nabi akhir zaman. Tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansurun. Satu daging yang timbul di antara pelipat Nabi di belakang Nabi ini sini, yang menandakan kerasulan, menandakan ia merupakan tanda pemilihan Allah untuk baginda sallallahu alaihi wasallam, tanda yang tidak boleh didustakan. Maka satu petang ketika Salman selesai daripada kerja di tempat kebun kurma itu, Salman ini telah pun berusaha datang ke majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa kurma. Lalu dia pun menyerahkan kurma itu pada Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, wahai Muhammad, ini adalah sedikit sedekah daripada aku. Nabi pun ambil kurma itu. Nabi tidak makan sebiji pun. Nabi bagi kepada para sahabat untuk makan. Maka tahulah Salman, ini petanda pertama bahawa lelaki akhir zaman, Nabi akhir zaman ini tidak makan sedekah. Keesokan petangnya, Salman bawa lagi kurma dan berkata kepada Nabi kita SAW, wahai Muhammad, ini adalah hadiah daripadaku. Kelihatan Nabi mengambil kurma itu sebahagiannya, Nabi pun makan, menikmati. Yang bakinya Nabi bagi pada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Maka tuan-tuan yang mulia sekalian, barulah Salman tahu ini tanda yang pertama telah pun terbukti. Salman nak melihat pula tanda yang kedua, iaitu daging yang timbul di antara dua bahu Nabi SAW. Maka oleh kerana Salman pun berjalan di belakang Nabi, Nabi mengerti, memahami tuntutan kehendak Salman itu. Nabi pun merendahkan jubah Nabi seperti itu, membukakan bahagian hadapannya supaya dapat dilihat apa yang ingin dilihat oleh Salman Al-Farisi. Maka beliau pun terus memeluk, mencium Nabi SAW dan menyatakan keislaman dan menceritakan pengalaman perjalanan untuk ilmunya. Allahu Akbar. Perjalanan yang sangat jerit, perih, meninggalkan keluarga, meninggalkan kesenangan yang ada di Parsi. Walau beliau keturunan orang yang mulia di Parsi, kedudukan orang kaya, bangsawan, tapi semua ditinggalkan demi mencari kebenaran. Ini yang kita sedang ceritakan, tuan-tuan. Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu kemudiannya berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, sungguhnya tiada hidup lebih pahit daripada perhambaan. Andai Nabi boleh bantu saya untuk merdeka. Maka Nabi berkata kepada Salman, katakan kepada tuanmu, aku ingin menjadi hamba mukatib. Mukatib ni maknanya nak minta merdeka, tuan-tuan. Jadi ada cagaran yang kena dibayar, ada tebusan yang kena dilakukan, ada jumlah yang kena diserenderkan kepada tuan itu bagi tujuan kemerdekaan. Berjumpa dengan tuannya, tuannya pun tergelak. Kau nak merdeka, kau tahu tak harga kemerdekaan itu berapa? Aku nak berapa ratus pokok kurma yang siap ditanam di tanah sekian. Yang kedua, aku ingin emas seberat berapa kilo. Allahu Akbar. Bayangkan emas sekilo harganya berapa, tuan-tuan. Kalau 2 kilo berapa harganya? Tentulah berat, tuan-tuan, kan? Kalau kita beli emas berapa gram pun untuk isteri, terasa mahal. Dah beribu-ribu. Apatah lagi kalau ia merupakan sejumlah yang sangat berat dan tak masuk akal. Memang si Yahudi itu hakikatnya tidak mahu memerdekakan Salman. Maka dia hanya memberi satu benda yang bersifat mempermainkan Salman radhiyallahu anhu. Pertama nak tanam, bagaimana nak tanam pokok kurma di tanah yang gersang, tak gersang, tuan-tuan.
tanah kering kontang, memang kurma tak boleh hidup. Yang kedua, emas seberat itu siapalah boleh dapatkan, manalah orang kaya boleh dapatkan. Tapi Nabi SAW telah pun minta para sahabat untuk membantu Salman dengan berkata, siapa di kalangan kamu ada anak-anak kurma, berilah kepada aku untuk aku tanamkan kepada Salman. Nabi boleh je minta daripada Allah SWT, tapi dalam Islam ia mengkehendaki daripada kita pengorbanan, tuan-tuan. Bila kita baca kisah Maryam alaihissalam dalam peristiwa surah Maryam pun, Allah suruh Maryam alaihissalam, perempuan, ketika melahirkan anak bernama Isa alaihissalam ini, supaya menggegarkan pokok kurma bagi tujuan menurunkan buah kurma. Wahuzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Gegarkan pokok kurma, padahal pokok kurma tu kerasnya, kuatnya, kukuhnya macam pokok kelapa sawit. Boleh tak seseorang kita pergi ke pokok kelapa sawit, gegarkan sampai jatuh buahnya? Tak boleh. Tapi Allah menyuruh, perintah supaya berusaha. Yang selebihnya aku akan tunaikan. Juga kita belajar dalam surah Al-Hajj, bila Nabi Ibrahim selesai membina Kaabah, Allah suruh dia supaya wa'azin fin nas bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Panggillah manusia untuk menaiki ibadah haji, kamu akan lihat mereka datang dengan menaiki unta yang kurus dan berjalan kaki dan menaiki unta yang kurus. Bagaimana mungkin Nabi Ibrahim nak menyeru manusia menaiki ibadah haji? Pada masa itu tak ada kemudahan macam kita ini, telefon, mikrofon semua tak ada. Tapi Allah telah menyuruh, alaika nida' wa alayal balagh. Buat saja wahai Ibrahim, itu perintah aku, selebihnya kerja aku. Maka tuan-tuan, Nabi SAW tidak mahu membiarkan para sahabat bertawakal tanpa berusaha. Dapatkan aku benih-benih kurma, dapatkan aku anak-anak kurma. Maka Nabi SAW telah pun mendapatkan satu jumlah derma daripada para sahabat. Maka mereka pun mengumpulkannya. Nabi bersabda, kumpulkan di satu tempat itu, jangan tanam, aku sendiri akan tanam, kata Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun menanam pokok-pokok kurma dalam bilangan ratusan yang dikehendaki oleh Tuan kepada Salman ini tadi untuk tujuan kemerdekaan. Maka Nabi SAW menanamnya dengan tangan baginda yang mulia. Alhamdulillah, Sa'afirul, Mat Peace, Nuhaya, Nurita Ahmad, Suhaimimi, semua yang hadir pada pagi yang mulia ni. Maka Nabi Muhammad SAW sendiri telah menanam pokok kurma itu dan mendoakan keberkatan, dan pokok kurma itu hidup. Mukjizat Nabi kita SAW, padahal tempat itu tempat yang kontang. Mustahil orang boleh tanam pokok di situ, tuan-tuan. Tanah milik Yahudi ni tadi. Nabi sedia maklum mengetahui bahawa semuanya akan kembali ke pangkuan Islam apabila Yahudi melakukan pengkhianatan kelak, maka segala kebun tanah milik mereka akan dirampas jadi milik Islam. Nabi mengetahuinya daripada awal lagi. Sekarang tiba pula bahagian yang kedua, iaitu pengumpulan emas dalam jumlah yang sangat berat. Berapa kilo dikehendaki, tuan-tuan? Nabi pun menyuruh para sahabat, siapa yang ingin berderma untuk Salman sekali lagi, maka datanglah kalangan para sahabat, antaranya yang dapat emas dalam peperangan ketika mereka bersama dengan Nabi SAW dalam pembukaan sebelum itu. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Emas yang dibawa oleh mereka ni, tuan-tuan, jumlahnya sedikit. Salman pun tengok, apakah yang dapat memenuhi keperluan tuan aku. Tapi Nabi telah mendoakan keberkatan kepada emas itu, tuan-tuan. Kita dah belajar doa keberkatan Nabi ajarkan kepada para sahabat kan, kepada, sebagai contoh yang telah kita belajar, Qais bin Sa'ad bin Ubadah, kepada Anas bin Malik, juga doa Nabi kepada Talha, doa Nabi kepada Abu Hurairah, doa Nabi kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah supaya dapat bayar hutang. Doa-doa keberkatan ni kita kena amalkan selalu, tuan-tuan ya. Sekurang-kurangnya, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Wahai Tuhan, cukupkan aku dengan yang halal dan mencari yang haram, kayakan aku dengan minta kepadamu, bukan kepada manusia. Maka emas yang dikumpulkan tadi didoakan oleh Rasulullah SAW, dibawa kepada Yahudi. Yahudi itu pun tengok, banyak ni emas, aku nak banyak sekian. Tiba-tiba bila ditimbang olehnya, ternyata seperti yang dia kehendaki. Mukjizat Rasulullah SAW menanam pokok kurma di tanah yang gersang. Mukjizat Nabi memberikan emas dalam kuantiti yang zahir nampak sedikit, tapi beratnya sangat solid seperti yang diharapkan. Maka terpaksalah tuannya itu merdekakan Salman dengan perasaan kesal, menyesal, tak sangka dia apa yang diminta semuanya dapat dipenuhi.
kerana di belakang Salman adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu semua dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, masya-Allah, tabaraka wa taala. Jadi Salman menikmati nikmat kebebasan mencari kebenaran dalam perjalanan kehidupan dia sehingga beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Salman ni akhirnya diperakui sebagai salah seorang daripada sahabat yang sangat faqih, sangat alim. Kan tuan-tuan, ketika berlaku satu seperti silap faham di antara Abu Darda dengan Ummu Darda radhiyallahu anhuma, maka Salman Al-Farisi yang datang telah menegur Abu Darda dengan teguran yang sangat halus dan lemah lembut. Kerana Abu Darda ni sikapnya suka beribadah sehingga meninggalkan isterinya, suka berpuasa meninggalkan isterinya, badannya menjadi lemah. Maka Ummu Darda telah minta nasihat daripada Salman, dan Salman datang ke rumah Abu Darda untuk menegur tindakan Abu Darda yang tidak mempedulikan isterinya itu, padahal itu sebahagian daripada kehidupan, tanggungjawab. Jadi Salman akhirnya telah berkata kepada Abu Darda radhiyallahu an, sungguhnya bagimu jasadmu ada keperluan, ada haknya. Isteri kamu ada keperluan, ada haknya. Keluarga kamu ada tanggungjawab, ada hak mereka. Maka bila Abu Darda mengadukan perkara tersebut kepada Rasulullah SAW, yang mana Salman menghalangnya daripada puasa sunat dan menghalangnya untuk qiyamul lail sepanjang malam, maka Nabi telah bersabda, Sadaqa Salman, benar Salman. Ini kesan daripada apa tuan-tuan? Kesan pencarian ilmu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup Salman. Jadi topik yang kita sedang bincangkan ni, kata Imam Ghazali, ada waktu pengharaman untuk salat, isilah dengan ibadah yang lain, contohnya menuntut ilmu. Kalau tak ada majlis ilmu, bacalah. Ini dia tuan-tuan ya. Jadi tentang bidang ilmu yang manfaat ini, kata Imam Ghazali, kami telah menghimpunkannya dari kitab Ihya Ulumuddin. Jika kamu termasuk di kalangan ahlinya, dapatkan dia beramal dengannya, kemudian ajarkan ia kepada orang lain dan suruh mereka untuk memenuhinya. Jadi ini kata-kata Imam Ghazali dalam kitab yang kecil namanya Bidayatul Hidayah. Kitab ni baik tuan-tuan untuk tuan-tuan miliki, baca, terangkan kepada keluarga. Bahasanya sangat mudah, alhamdulillah. Telah diterjemahkan di Telaga Biru dalam bahasa Melayu yang mudah. Pertama kali diterjemahkan dalam bahasa Melayu Malaysia tuan-tuan ya. Yang ada di pasaran dalam bahasa Indonesia. Kadang-kadang ada perkataan yang kita tidak faham. Jadi di sini kami telah menjalankan tanggungjawab ni, menterjemahkannya dalam bahasa Melayu Malaysia. InsyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan doakan agar kami mempunyai kesempatan untuk menterjemahkan karya yang agung itu, Ihya Ulumuddin, insyaAllah. Karya yang besar oleh Al-Imam Al-Ghazali. Jadi siapa yang mengetahui jenis ilmu itu dan beramal dengannya, kemudian mengajak orang lain ke arahnya, orang itu akan diseru dengan penuh kemuliaan di alam langit, disaksikan oleh Nabi Isa AS. Ini kata Imam Ghazali. Apabila kamu selesai melakukan bahagian ini dan telah memperbaiki dirimu pada zahir dan batin, namun masih ada lagi baki pada waktumu, tidak mengapa kamu isinya untuk mempelajari mazhab dalam fiqah, supaya kamu dapat mengenali cabang-cabang permasalahan yang jarang berlaku dalam ibadah, dan mengetahui dan jalan mendamaikan manusia dalam persisian mereka ketika menurut hawa nafsu. Penggunaan waktu untuk perkara ini pun harus setelah selesai menunaikan perkara penting yang termasuk daripada sejumlah fardu kifayah. Jadi maksudnya kat sini mendalami ilmu fiqih, mendalami ilmu tasawuf. Ini adalah cabang ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Fardu kifayah maknanya satu benda yang diwajibkan ke atas kelompok manusia. Anda mereka memenuhi tanggungjawab itu, maka gugurlah tanggungjawab daripada yang lain. Ini namanya fardu kifayah. Fardu ain ni pula tanggungjawab atas setiap orang apabila dia nak melakukan satu ibadah. Contohnya menjadi fardu ain ke atas kita, tanggungjawab ke atas diri kita sendiri untuk belajar bab haji. Seandainya kita nak pergi haji, kalau tak pergi haji, tidaklah wajib belajar hukum hakam haji. Tajwid sebagai contohnya, kita yang diwajibkan belajar Al-Fatihah, baca tahiyat akhir dengan baik. Tapi kalau kita nak baca Quran, wajiblah kita belajar hukum tajwid. Memang hukum belajar asalnya hanyalah sunat, tapi bila kita nak baca Quran, kena baca dengan betul, maka hukum belajar tajwid menjadi wajib apabila kita nak baca Quran. Jika nafsumu mengajak untuk meninggalkan semua wirid dan zikir yang kami sebutkan ini kerana berasa berat untuk melaksanakannya, maka ketahuilah syaitan yang terkutuk telah menanam sejenis penyakit yang bahaya darimu, iaitu cintakan harta dan pangkat. Justru kamu hendaklah mengelakkan diri daripada tertipu dengannya, lalu kamu menjadi bahan tawanya, kemudian dia membinasakanmu dan mempersendakanmu. Jadi zikir-zikir yang telah kita pelajari pada waktu terbit matahari, lepas subuh dan sebagainya. Ada kalangan tuan-tuan yang baca ma'thurat,
Ada kalangan tuan-tuan yang baca wirid tertentu. Dr. Abdul Basit pun ada menulis sebuah buku bertajuk Wirid Lepas Sembahyang. Sangat baik untuk kita amalkan. Kalau kita merasa terbeban dengan zikir-zikir yang pendek itu, maka ketahuilah hati kita sedang diserang oleh syaitan. Lalu perkara yang penting itu kita abaikan, kerana zikir ni ibarat suplemen kepada tubuh kita, tuan-tuan, vitamin kepada jasad kita. Cuma kita tak nampak peranannya. Oleh kerana tak ada zikrullah lah, hati menjadi keras, malas, makin hari makin hitam dan makin jauh daripada Allah SWT. Maka perhatikanlah kelemahan-kelemahan itu sebelum ia menjadi satu penyakit yang bahaya dalam dirimu. Sekiranya kamu telah cuba mengamalkan wirid dan ibadah tadi dalam tempoh yang lama, maka kamu tidak akan merasa berat ataupun malas mengerjakannya, tetapi timbul keinginan untuk menuntut ilmu manfaat dan hanya menginginkan ridha Allah dan hari akhirat. Di sebaliknya, maka itulah amalan lebih utama berbanding ibadah-ibadah sunat selagi betul niatmu. Perkara utamanya adalah niat yang betul. Jika niat tidak betul, maka tindakan menuntut ilmu dan menjadi tempat terpedaya bagi orang yang jahil dan tempat gelincirnya kaki ulama. Tadi saya ada cerita kepada tuan-tuan tentang perjalanan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mencari kebenaran. Ternyata di kalangan padri yang dipelajari olehnya, dituntut ilmu daripadanya, ada kalangan mereka yang lalai, yang menggunakan dunia, menjadikan akhirat itu sebagai menunjukkan kepada masyarakat untuk menipu mereka, padahal matlamatnya adalah keduniaan. Ini cerita padri zaman sebelum Islam, yang mana mereka merupakan ulama-ulama Islam sebenarnya yang beragama dengan agama Nabi Isa AS. Pada zaman kita pun kita melihat kegelinciran berlaku kerana hati yang kotor, tuan-tuan yang mulia sekalian, kerana niat yang tidak diperbetulkan, niat yang dibiarkan tersasar daripada matlamat yang sebenar. Jadi seseorang yang terlalai dalam kehidupan ni ibarat orang yang GPS-nya dia turun daripada landasan yang sebenar. Umpamanya kita nak pergi ke tempat namanya Kota Baru, kita pun pakai GPS. GPS tu tunjuk kepada kita jalan sini, lalu sini, lalu sini. Mungkin dalam perjalanan seorang kita mengantuk, berhenti rehat sekejap kat Renal. Mungkin dalam perjalanan kita kelaparan, jarak daripada Kuala Lumpur ke Kota Baru bukannya dekat, kita berhenti makan. Tapi itu semua adalah tarikan-tarikan keduniaan yang perlu kita selesaikan dengan baik. Kita ada keperluan-keperluan tertentu dalam hidup. Kita ada syahwat, Allah bekalkan kepada kita akal, Allah bekalkan kepada kita fitrah, dan Allah beri kepada kita hidayah, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi dalam hidup ini kita mengikut syahwat. Kadang-kadang ada syahwat yang halal, ada syahwat yang haram. Bila kita melakukan syahwat secara berlebihan pun kita bimbang boleh mengarah kita kepada syahwat yang haram. Itu sebab dalam Islam ni tak dibenarkan kita untuk berlebih-lebihan dalam berkata-kata, dalam melihat, dalam bersyahwat, ikut tuntas syahwat. Segala benda kita lakukan memang ia dibenarkan, tapi bimbang dengan pengikutan syahwat itu mendedahkan kepada kita syahwat yang haram. Jadi keadaan kedua, kamu tidak mampu menuntut ilmu yang manfaat dalam agama, tapi kamu boleh mengisi waktu dengan berbagai amal saleh seperti zikir, tasbih, baca Quran dan salat. Ini contohnya waktu lepas salat subuh tadi, waktu ini haramkan untuk ibadah. Jadi kamu ada masa untuk zikrullah, ada masa untuk tasbih, ada masa untuk baca Quran, dan ada masa untuk, sebagai contohnya, berselawat. Semua perkara itu termasuk dalam darjat abid dan cara hidup orang saleh. Dengan demikian kamu juga tergolong di kalangan orang berjaya. Ada setengah orang siap letak tempat ibadahnya menghadap kiblat, ada satu meja, rehal, tulis ibadah yang nak buat. Zikir ni sekian banyak, ni sekian banyak, ni sekian banyak. Saya suka nak tegaskan kepada tuan-tuan, apa yang dicadangkan oleh Imam Ghazali ini sebenarnya kalau kita teropong dengan mata hati, walaupun kebanyakannya tidak ada dalil yang jelas, tetapi dia punya asas, tuan-tuan. Macam orang bertanya, zikrullah ini hari Sabtu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Besok ya Ahad, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Lusa hari Isnin, apa? La haula wa quwwata illa billah. Isasa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amrika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Hari Rabu contohnya astagfirullah. Hari Khamis subhanallahil azim, subhanallah. Jumaat ya Allah ya Allah. Memanglah ini tidak ada dalam dalil Quran, dalam hadis. Tetapi kan Allah menyatakan uzkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ingat Allah dengan sebanyak-banyak, bertasbih kepadanya dengan sebanyak-banyak. Jadi Imam Ghazali meletakkan contoh zikrullah itu bukan berarti yang lain kita abaikan, bukan. Tapi Imam Ghazali nak kita beri fokus kepada zikrullah itu supaya ia
ada format dalam hidup kita, ada kerangka. Zikir itu kita ucapkan dengan jumlah yang sebanyak-banyaknya. Bukan berarti pada hari Sabtu seperti ini kita ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita terlupa untuk istighfar. Tidak. Fokus hari ini la ilaha illallah. Istighfar yang lain ada. Istighfar ada, selawat ada. Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un pun menegar kematian adalah merupakan satu zikrullah. Ditimpa musibah, mengucapkan demikian pun merupakan satu zikrullah, satu doa. Maka jangan kita tersilap untuk melabelkan apa yang Imam Ghazali buat ni bid'ah, menyesatkan. Tidak. Ialah satu perkara yang punya asas dalam Islam. Satu hari tuan-tuan tahu tak, Nabi mendengar seorang sahabat mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Lalu Nabi bertanya kepada sekalian sahabat, siapa yang ucapkan itu? Mereka semua takut mendengar nada intonasi suara Nabi itu seolah-olah ia tegas. Semua terdiam. Tiba-tiba Nabi telah bersabda, kalimah yang kamu ungkapkan itu mengundang para malaikat datang berbondong-bondong untuk membawa, kerana nilainya begitu besar di sisi Allah apa yang kau ucapkan itu. Maka seorang sahabat kata, saya lah wahai Rasulullah. Tadi dia malu untuk mengatakan, takut untuk mengatakan dia yang mengucapkan zikrullah itu. Kini bila Rasulullah menyifatkan orang yang mengucapkannya, pahalanya begitu banyak, dibawa oleh malaikat-malaikat begitu ramai datang ke bumi untuk membawa pahalanya naik ke langit, maka dia mengaku, saya lah wahai Rasulullah. Kata para ulama, ini menunjukkan Rasulullah memperakui satu bentuk zikrullah yang diucapkan oleh sahabat yang Nabi tidak pernah ajar. Tapi dengan tindakan Nabi itu menunjukkan ia satu yang disyariatkan. Jadi menunjukkan kepada kita ada ruang untuk sesuatu perkara kita lakukan, asalkan ia punya asas dalam ibadah kepada Allah. Kerana zikrullah ni satu yang dituntut seperti yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian perkara yang ketiga, kata Imam Ghazali, kamu bergiat dalam urusan yang kebaikannya sampai kepada kaum muslimin, mengundang kegembiraan dalam hati mereka, menjadikan amalan salih mudah dilakukan oleh para salihin, seperti berkhidmat kepada para fuqaha, para sufi, para ulama alim untuk menaikkan derajat kepada mereka, memberi makan kepada mereka, sentiasa berulang-alik menziarahi orang sakit, menziarahi jenazah. Semua itu lebih utama daripada sembahyang sunat, kerana ialah pelbagai ibadah yang mengandungi aspek belas kasihan kepada kaum muslimin. Ini perkara yang boleh kita lakukan selain daripada zikrullah tadi, berkhidmat kepada orang lain. Kalaulah kita berada di Mekah, di Madinah, kita melihat ada orang duduk dekat dengan tong Zam-Zam. Allah, nampak saja orang angkat tangan, berlari dia pergi hantar air Zam-Zam dalam bekas itu kepada orang yang mengangkat tangan. Nanti nampak orang angkat tangan, ada gelas di tangannya, cawan plastik itu untuk dibuang. Ni kalau kita perhatikan dekat Mekah, kat Madinah, banyak tong Zam-Zam, tapi kadang-kadang ada orang tua yang duduk susah untuk bangun ambil air. Ada orang tolong serve, hantarkan air, ambilkan cawan yang telah digunakan, buangkan. Kadang-kadang ada yang bagi kurma untuk makan, ada yang sediakan roti untuk breakfast, apa simple-simple. Ini adalah khidmat kepada orang-orang saleh, tuan-tuan. Kerana di akhirat nanti, kalau kita dalam kesukaran, ada hadis menunjukkan ada orang dapat syafaat hanyalah kerana air yang pernah diberi kepada seseorang di dunia dahulu, iaitu bila dia tersekat untuk masuk ke dalam neraka, tiba-tiba dia nampak seorang masuk syurga, diibaratkan persimpangan itu, maka dia pun panggilnya, fulan, wahai fulan, kau ingat tak dulu kat dunia aku pernah bagi engkau air segelas? Maka orang yang masuk syurga itu kata, ya, betul. Maka kata orang nak masuk neraka itu, tolonglah aku tersekat sekarang, amalan aku tak membenarkan aku, tak mencukupi untuk aku masuk syurga. Maka orang yang masuk syurga itu akan beri syafaat kepada yang masuk neraka hanyalah kerana segelas air yang dinikmatinya di dunia. Jadi tuan-tuan, kalau kita perhatikan, orang-orang Arab yang ada di Mekah, di Madinah, belum berlumba untuk buat kebaikan, walaupun hanyalah segelas air yang diberinya kepada orang yang memerlukan. Maka ini nama khidmat kepada orang lain. Boleh tuan-tuan, nanti selesai musim PKP, lepas dan subuh, tuan-tuan tunggu depan masjid, siap dengan roti canai dan siap bungkus satu, ni 3, ni 5, berapa sen? Ataupun siap roti canai, orang lepas dia kelas subuh, tuan-tuan berebut untuk bagi makan. Itulah yang dilakukan oleh mereka di tanah suci Mekah dan juga Madinah. Kalau bulan puasa tu tuan-tuan perhatikan, mereka memberi orang buka puasa simple-simple je tuan-tuan. Bermula daripada pukul 5 petang, kita nak masuk Masjid Haram, nak beriktikaf, ramai budak akan panggil kita, amu, pakcik, mari buka dengan kami. Kita ingat best dah makanan kot. Lepas dibentangkan sufra itu plastik, yang ada di situ cuma
kurma muda, roti, susu. Meleleh belum breakfast pagi ni tuan-tuan ni. Simple-simple saja makanan diberikan. Tapi bila kita makan makanan simple, itu memberi kekuatan kepada kita untuk bertahajud dan berqiyamul lail, bertarawih pada malam Ramadan itu sampai kesudahnya. Tapi kalau kita tak buka kat masjid, kita buka kat hotel dengan kemewahan, nasi mandinya, roti Arabnya, kuah karinya, nasi biryaninya, nasi bukharinya, tuan-tuan, alamatnya memang tak sebanyak tarawih yang tu. Ahlan wa sahlan wa jalan. Pengalaman saya, tuan-tuan ni. Tapi kalau kita buka dekat masjid yang disediakan dengan simple zuhud seperti itu, insya-Allah mudah untuk kita tarawih pada malam tersebut. Kuat badan kita, makan sikit kita pun tak sangka. Jadi ini maksudnya berkhidmat kepada orang lain. Maka berlumba-lumbalah untuk memberi perkhidmatan kepada orang-orang Islam. Kita kalau tak boleh nak senangkan mereka, jangan susahkan mereka, tuan-tuan. Tak boleh nak senangkan orang Islam, jangan susahkan orang Islam. Kalau kita tak boleh nak bagi pada jiran kita makanan, janganlah kita menyakiti hati anak-anaknya ramai yang parking, mungkinlah terparking depan rumah kita tapi masih ada ruang untuk kita masuk. Jangan rasa dengki, jangan rasa nak marah, tuan-tuan. Kalau tak boleh buat baik pada mereka, janganlah buat jahat mereka, tuan-tuan ya. Jadi ini adalah kerja yang boleh dilakukan pada waktu-waktu pengharaman salat contohnya. Yang keempat, kata Imam Ghazali, kalau kamu tidak mampu melakukan perkara-perkara di atas, sibukkan dirimu dengan menunaikan hajat sendiri ataupun hajat ahli keluarga. Dalam keadaan orang-orang Islam berasa selamat daripada gangguanmu. Ini yang saya nyatakan tadi. Aman daripada kejahatan lidah dan tanganmu. Dan agamamu turut terpelihara bila kamu tidak melakukan sebarang maksiat. Kamu akan mencapai darjat ashabul yamin, iaitulah golongan kanan, jika kamu belum menjadi golongan yang naik ke tingkatan-tingkatan yang segera melakukan ibadah. Ini dalam surah yang kita baca, soal Waqiah. Wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Allah ceritakan ada golongan sabiqun, ada ashabul yamin, ada ashabul shimal. Ada 3 golongan di sisi Allah. As-sabiqun as-sabiqun, orang paling tinggi maqamnya. Ashabul yamin, orang yang banyak amalan kebaikannya. Ashabul shimal, orang yang malang di akhirat. Jadi kalau kamu tak boleh jadi as-sabiqun 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 al-awwalun, maka jadilah ashabul yamin pun cukup. Kamu tak boleh nak buat kebaikan kepada orang, janganlah melakukan kejahatan kepada mereka. Ini maksud Al-Imam Ghazali. Inilah darjat terendah daripada tingkatan-tingkatan dalam agama. Manakala darjat setelah itu adalah satu tempat ragutan syaitan, iaitu apabila kamu melakukan sesuatu yang menghancurkan agama sendiri, semoga Allah melindunginya, menyakiti mana-mana hamba Allah. Inilah martabat orang yang binasa. Maka peliharalah dirimu daripada berada di tingkatan ini. Ketahuilah ada 3 kedudukan bagi seseorang pada hak agamanya. Yang pertama, orang yang selamat, iaitu orang menunaikan perkara fardu semata-mata dan meninggalkan maksiat. Yang kedua, orang yang untung, iaitu orang melakukan amalan mendekatkan diri kepada Allah dan amalan sunat dengan rela hati. Yang ketiga, orang yang cuai, iaitulah orang yang rugi, orang yang cuai dalam melakukan kewajipan. Yang mana satu kita, tuan-tuan? Ada orang meninggalkan perkara, melakukan ibadah fardu, meninggalkan maksiat. Ada orang meninggalkan maksiat, melakukan ibadah fardu dan menambah pula amalan mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang paling baik. Ada yang ketiga, orang yang cuai, lalai dan mengharapkan kasih sayang Allah untuk pengampunan terhadapnya. Muka surat apa ni? Muka surat 45. Muka surat 45. Justru jika kamu tidak dapat menjadi orang yang untung, usahalah supaya kamu menjadi orang yang selamat. Waspada daripada jadi orang rugi. Bagi seseorang yang terikat hak dengan orang lain pula, ada 3 kedudukan. Yang pertama, dia menunaikan hak mereka seumpama malaikat yang mulia lagi banyak melakukan ketaatan, iaitu dia berusaha memenuhi hajat mereka dengan penuh kasih sayang, melakukan perkara yang menggembirakan hati mereka. Yang kedua, dia menunaikan hak mereka laksana binatang dan benda tidak bernyawa, maka mereka tidak mendapat kebaikan daripadanya, tapi dia mendapat nahan diri daripada kejahatan menyakiti mereka. Yang ketiga, dia menunaikan hak mereka seumpama kalajengking, ular dan binatang buas yang bahaya. Kebaikan daripadanya tidak diharapkan, kejahatan sentiasa dijauhi. Jadi tuan-tuan, bagi orang yang terikat dengan hak orang lain, lihat kedudukan hak orang lain. Ada orang seperti malaikat, ada orang seperti binatang dan tidak bernyawa, ada orang seperti ular kalajengking yang bahaya. Jika kamu tidak mampu menyerupai kemuliaan para malaikat, maka hati-hati kamu daripada turun ke peringkat binatang
Dan lebih bahaya lagi kalau kamu turun ke peringkat binatang-binatang berbisa seperti ular, kalajengking, binatang buas yang sangat bahaya. Jika kamu suka pada dirimu yang turun daripada derajat alien yang tinggi, jangan kamu suka untuk jatuh ke darjat terendah dari kalangan mereka yang hina. Mudah-mudahan kamu selamat menurut keadaan dirimu, iaitu kamu dan orang saling tidak memberi manfaat dan mudarat. Jadi maksud kat sini tuan-tuan, kalau kita tak berada di tempat yang tinggi, yang alien, kalau kita turun ke tempat yang bawah, jangan sampai kehidupan kita ni memberi kemudaratan kepada orang lain. Baik, sepanjang siang hari, jangan sibukkan diri melainkan dengan perkara yang beri manfaat kepadamu di akhirat ataupun dalam bentuk hidupmu yang kamu perlukan sebagai bantuan untuk keselamatan akhiratmu. Jadi kita bekerja kat dunia ni sebagai satu keperluan untuk tujuan akhirat kita. Jangan sebaliknya. Jangan kita menjual akhirat kita untuk tujuan dunia yang kita sangkakan dunia ni tujuan segala-galanya. Itu sebab doa Nabi, wala taj'alid dunya akbara hamina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini segala-galanya bagi aku, bukan dunia ini tempat terakhir aku. Jadikanlah aku punya kesedaran bahawa ada akhirat. Jika kamu tidak mampu menunaikan hak terhadap agama ketika bergaul dengan manusia, tidak selamat daripada buat maksiat, maka beruzlahlah lebih utama bagimu. Beruzlahlah kerana padanya ada kejayaan dan keselamatan. Sekiranya rasa was-was kerap menarik dirimu kerana melakukan perkara yang tak disukai oleh Allah, sedangkan kamu tidak mampu menepikannya dengan berbagai bentuk ibadah, maka tidurlah, kerana ia merupakan sebaik-baik keadaan untuk kita semua. Apabila kita tidak mampu mendapat harta tawanan, marilah kita selamat daripada kekalahan. Tengok Imam Ghazali punya cara pendidikan. Kita kalau duduk tak ada kerja, buat maksiat. Apa bentuk buat maksiat? Buka TV, tengok Netflix. Hari ni lah Netflix ada, iFlix ada, View ada, macam-macam lah. Yang mana filem-filem tayangkan itu adalah filem-filem, kebanyakannya adalah filem yang tidak langsung menepati Islam, tuan-tuan. Dengan orang terdedahnya, maksiatnya. Kalau cerita-cerita orang barat ni, tak ada adegan-adegan yang berkaitan dengan lelaki perempuan itu macam tak sah, tak cukup ingredient. Maka tuan-tuan, hari Sabtu Ahad seperti ini, orang pun habiskan masa di depan TV, tak boleh nak keluar. Apakah yang dituntunnya itu? Mendekatkan diri kepada Allah, menyuburkan iman, memberi kesedaran, ataupun menambah lalai dia daripada Allah SWT. Kan Zuhur masuk pukul 1, dia sepanjang pukul 3 kerana sibuk tengok movie. Asar pukul 4 suku, oleh kerana tengok movie dekat pukul 7 baru sembahyang, 7 dah masuk maghrib. Tuan-tuan, di samping melambat-lambatkan sembahyang, pandangan yang kita lihat itu masuk ke hati, kena ingat tu. An-nazratu sahmun min sihami iblis, man tarakaha makhafatullah awrathahu Allahu imanan yajid fi qalbihi halawatahu. Pandangan adalah lontaran panah syaitan. Bila kamu menyelamatkan diri kamu dari melihat yang haram, Allah beri pada kamu kemanisan beribadah kepada Allah. Kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, antara sebab seseorang kehilangan rasa seronok bersama dengan pasangan yang halal itu adalah kerana terlalu banyak melihat yang haram. Maka keseronokan dalam perkara yang halal ditarik oleh Allah digantikan dengan hati yang tidak pernah puas, rasa tak pernah cukup. Dalam hatinya sentiasa meronta-ronta untuk melihat peluang melakukan maksiat. Na'udzubillah. Kenapa? Kerana pandangan tak dijaga. Maka kata Imam Ghazali kat sini, kalau kamu melihat, kamu tidurlah, merupakan jalan keluar daripada terjebak melakukan maksiat. Tidur itu lebih baik. Lepas Zuhur, tidur untuk kayulah. Daripada kita duduk berjaga, tengok movie yang bukan-bukan, buat apa? Hati pun kotor. Umur yang sudah pun menuju ke setengah abad, sibuk dengan perkara-perkara yang orang muda sibuk lakukan. Mengambil tahu tentang perkembangan artis dunia, arti kebangsaan, begitu begini. Perkara-perkara melalaikan semuanya, tuan-tuan. Tak dekatkan diri kepada Allah sedikit pun. Apa manfaatnya, tuan-tuan? Dan kita pun kalau buka Facebook, buka Instagram, tengok, tanya pada diri balik semula. Zahzan, umur kau dah berada pada tahap ni, kau masih sibuk tengok benda-benda ni, kau tak malu pada Allah ke? Kalau kau mati pada waktu ni, apa yang berlaku agaknya? Orang semua mati ketika sujud, mati sedang beribadah, mati sedang berjemaah, mati sedang baca Quran. Engkau patut programkan mindamu, mindsetmu supaya engkau mati dalam kebaikan. Okey, elakkanlah perkara-perkara yang bukan-bukan ni kau lakukan. Baik, alangkah hinanya keadaan seorang yang kesejahteraan agamanya terletak pada tindakan melenyapkan hidupnya. Kerana ketika tidur itu adalah saudara mati yang melenyapkan hidup dan masukkan dirinya sebagai benda tidak bernyawa. Jadi maksud Imam Ghazali kat sini, perhatikanlah pengisian waktu kita. Jangan sampai pengisian waktu tersebut
tidak memberi apa-apa impact kepada akhirat kita, tiada kebaikan untuk pahala kita, maka berjaga-jagalah, jangan melakukan perkara yang sia-sia dan tidak menambah nilai kedudukan kita di sisi Allah. Kita setiap hari kena fikir bagaimana nak dekatkan diri kepada Allah sesuai dengan kata para sahabat. Abdullah bin Mas'ud ataupun Samurah bin Jundab berkata, andai engkau nak mengetahui kedudukan kamu di sisi Allah, maka lihatlah kedudukan Allah di sisimu. Kalau engkau nak tahu kedudukanmu di sisi Allah, maka lihatlah kedudukan Allah di sisimu. Bila kita disibukkan dengan amal ketaatan, menandakan kita punya kedudukan di sisi Allah. Tapi kalau kita punya banyak kesempatan melakukan kemaksiatan, menunjukkan kita tiada nilai di sisi Allah, tuan-tuan. Ini semua perlu mujahadah, tuan. Ada seorang ulama besar bernama Ibn Khafif Ash-Shirazi, seorang ulama daripada Shiraz di Parsi, yang terkemuka sebagai ahli sufi, ahli hadis yang hebat, menulis buku berbagai-bagai macam kita, jurnal yang hebat-hebat dalam bab pendidikan hati dan sebagainya. Ibn Khafif ni pada hari tuanya dia terpaksa dipapah, didokong pergi ke masjid untuk sembahyang berjemaah. Tapi salah seorang anak muridnya berkata kepada beliau, wahai Tuan Guru tak perlu pergi ke masjid lagi, Tuan Guru dah tua, dah uzur. Jawapan daripada Ibn Khafif, seandainya engkau mendengar kalimah azan diungkapkan, terutamanya pada hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kamu tidak dapati aku di saf yang mula-mula dalam masjid ini, maka carilah aku di kubur. Carilah aku di perkuburan, menandakan aku telah mati. Walaupun telah uzur, tua, badannya lemah, dipikul, didokong, dipapah untuk bawa ke masjid, dia tetap melakukannya kerana dia cenderung mindsetnya untuk mati dan melakukan ketaatan kepada Allah, tuan-tuan. Jadi moga Allah memberkati kita. Cukuplah setakat ini dalam bab yang kedua yang telah kita pelajari dari kitab Bidayatul Hidayah. Andai tuan-tuan berminat, tuan-tuan boleh dapatkan di www.telagabiru.com.my. Marilah kita belajar bersama mendekati Allah dengan ibadah namanya khusyuk, ikhlas, tasawuf dan sebagainya. Sekian daripada saya. Terima kasih kerana kesempatan yang tuan-tuan berada bersama saya pada waktu ini, walaupun saya tak melihat tuan-tuan. Anda ada kelemahan, saya mohon keampunan. Kenang saya dalam doa tuan-tuan. Terima kasih kerana hadir di sini, maupun untuk share video ni kepada umat Islam yang lain. Dan saya galakkan tuan-tuan pada waktu sekarang, gunakanlah Habatus Sauda, jenama birkah yang kami hasilkan. Padanya ada kebaikan mengikut sunnah Nabi, insyaAllah. Dan Nabi menyatakan ia adalah rawatan bagi semua penyakit melainkan kematian. Jadi bagi tuan-tuan yang nak mendapatkan Habatus Sauda, produk jenama birkah, dan kami nak menggalakkan tuan-tuan menjadi showcase, agent. Di samping kita sihat, marilah kita ajak orang keliling kita juga untuk sihat, berpandukan amalan-amalan Nabi kita SAW. Iaitu Nabi memberi kepada sahabat yang sakit, contohnya yang parah dalam perangan, mereka makan. Atas nasihat Nabi SAW mereka pulih. Jadi mudah-mudahan Allah memberkati kita. Dan di samping itu kita amalkanlah kurma ajwa, minum air zam-zam kalau ada stok, dan kemudian minum zaitun dan sebagainya. Ia adalah peluang untuk kita mendapat kesihatan mengikut rawatan kaedah Islam. Setakat ini saja tuan-tuan. Hingga berjumpa lagi dalam kuliah yang akan datang. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع مشايخنا ولجميع أصحاب الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ampuni dosa kami, bapa kami, pasangan kami, anak-anak kami sekalian, orang buat baik pada kami sekalian, orang buat salah pada kami sekalian, kaum muslimin yang hidup dan telah meninggal dunia. Allah, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bersihkan hati kami, sungguhnya Engkau lah yang beri kebersihannya, Engkau lah pemiliknya, Engkau lah yang menciptakannya. Ya Allah, Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika aman siwak. Ya Allah, cukup kami dengan yang halal, yang mencari yang haram. Kayakan kami dengan minta kepadamu, bukan kepada manusia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Jumpa lagi dalam program lain yang saya akan maklumkan lagi tuan-tuan. Terima kasih bagi tuan-tuan yang minat untuk dapatkan kitab Bidayatul Hidayah. Bolehlah surf di www.telagabiru.com.my. Tuan-tuan order, kami hantar ke rumah. Musim sekarang ni kita digalakkan untuk sentiasa berada kat rumah, banyakkan masa kat rumah, elakkan bertemu orang ramai. Kami post ke rumah tuan-tuan.
Jadi setakat itu saja dulu. Dan tuan-tuan yang minat untuk dapatkan produk berasaskan Birkah Batu Sauda, tuan boleh hubungi di bahagian bawah ni. Ya, tuan beli 3, kami hadiah 1, maknanya dapat 4 lah. Dan sebuah buku bertajuk Satu-Satu Nama-Nama Nabi bersempena dengan bulan Maulid ni, hanya dalam bulan Maulid ni. Jadi lekas tuan-tuan, sementara stok masih ada. Sekian, jumpa lagi. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih Farah Wahida, Zalina Ahmad, Cik Ainul Khamis, Mas Ruhaiza, Island Boy, Jeffrey, Abdul Ghani, Hafiz Hamid, top fan, terima kasih semua. Musafir, alhamdulillah, terima kasih Musafir. Saudah, terima kasih semua. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Siti Aisyah Muhammad Nur, Jana Yusof, Nur Isya Ahmad. Baik, terima kasih semua. Syida Ahmad, Azmi Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.